Ya, silakan semua. Oh. Is. Apa? Apa awak tanya? Kenapa awak buang macam tu? Buat apa? Sampah tu, kenapa awak buang sampah merata-rata? Yelah, saya ambil balik. Macam tu lah. Awak tahu tak, minggu lepas awak tak datang sekolah sebab demam. Hari tu, sekolah kita ada buat program alam sekitar. Pihak WWF Malaysia dijemput untuk bagi penerangan. WWF? The road to WrestleMania begins now. Apa awak fikir ni? WWF yang saya maksudkan ialah organisasi Worldwide Farm for Nature lah. Oh, saya ingatkan WWF yang bergusti tu. Jom. Kawan-kawan tahu tak? Botol plastik seperti ni mengambil masa yang lama untuk ropot. Jadi, buanglah sampah ni dalam tong sampah. Seronoknya berkelah kat sini. Rasa nyaman, tenang. Saya suka berkelah di tempat-tempat yang masih mengekalkan alam semula jadinya. Seperti air terjun, tepi pantai, hutan simpan dan lain-lain. Kawan-kawan tahu tak apa maksud alam semula jadi? Alam semula jadi adalah persekitaran yang bebas daripada pembinaan manusia ataupun kegiatan-kegiatan yang mengubah persekitaran itu. Alam semula jadi merangkumi segala flora, fauna dan galiannya yang semula jadi. Kalau kawan-kawan nak tahu, lawan perkataan alam semula jadi ialah persekitaran terbina seperti bandar dan pekan. Kawan-kawan tahu tak, ada aktiviti-aktiviti yang boleh mengancam alam semula jadi tahu. Contohnya pembinaan, perlombongan dan pembalakan. Risau tak bila mendengarnya? Alam semula jadi yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang nyaman dan tenang. Dengan persekitaran yang bebas, dengan aktiviti pembangunan dapat mengekalkan ekosistem dan hidupan liar. Jadi, semua pihak harus bertanggungjawab memastikan alam semula jadi di negara kita dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datang. Oleh itu, sikap ciptakan alam semula jadi haruslah diajar sejak dari kecil lagi. Bila selesai berkelah, kita kenalah pastikan tempat yang kita gunakan itu sentiasa bersih. Jangan tinggalkan begitu saja ya. Kawan-kawan harus tahu alam semula jadi ini dicipta untuk semua makhluk di bumi ini. Pemegang oksigen utama bagi semua kehidupan di muka bumi adalah tumbuh-tumbuhan hijau seperti pokok. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Oh, sebab itulah awak bersemangat sampai macam ni ya. Awak jangan main-main, Is. Awak tahu tak? Sebenarnya, bumi kita ni dalam bahaya. Bahaya? Sekejap. Sikit okey. Is. Awak tahu tak?
70% daripada permukaan bumi ini ialah air. Macam sungai, laut, tasik, ketulan ais di Arktik. Semua itulah. Okey. Tahu. Jadi, Is, awak sedar tak? Bumi kita ni sedang menghadapi pemanasan global. pemanasan global maksudnya peningkatan suhu dunia. Tapi, jap. Saya tengok kat sini semua okey je. Nyaman lagi pula tu. Is, bila suhu naik, cuaca akan jadi panas dengan mendadak. Keadaan ini menyebabkan ketulan-ketulan ais di Arktik cair. Bila ais-ais itu semua cair, air laut naik. Dan berlakulah banjir. Bumi kita pun akan ditenggelami air. Hah? Takutnya... Ya, jap. Ni, apa kena dengan botol plastik ni? Taman Orkid atau lebih dikenali oleh pelancong-pelancong sebagai The Orchid Park Kuala Lumpur adalah satu destinasi yang harus dikunjungi sekiranya kawan-kawan berada di Taman Tasik Perdana. Taman Orkid Kuala Lumpur mempunyai kawasan seluas 1 hektar ini merupakan syurga flora di mana kita dapat menikmati keindahan orkid-orkid yang pelbagai spesies, bentuk dan warna. Ramai juga pelancong-pelancong yang datang berkunjung ke sini. Ada yang duduk sambil menghirup udara segar Taman Orkid, ada asyik mengambil gambar dan ada juga yang leka berjalan-jalan dan berteduh di bawah deretan bumbung-bumbung kayu yang redup. Taman Orkid dibuka kepada umum setiap hari mulai jam 9 pagi hingga 6 petang. Bayaran masuk adalah percuma pada hari Isnin hingga ke Jumaat dan caj bayaran sebanyak RM1 dikenakan bagi Sabtu dan Ahad. Murah saja. Yang penting, kunjungan kawan-kawan ke Taman Orkid pasti menyeronokkan. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Takkanlah saya buang botol plastik sekecil macam ni boleh menyebabkan pemanasan global? Sampah yang kita buang tu akan menyebabkan tanah kita tak subur sebab ianya telah dicemari. Macam mana pokok-pokok nak tumbuh dengan baik? Oh, tumbuhan hijau sumber oksigen bumi kita. Jadi, bila kekurangan oksigen, bumi kita terdedah pada sinaran ultraviolet yang membentuk pemanasan global. Pandai pun awak. Saya ada idea. Esok saya jumpa awak kat mana-mana. Saya ada benda nak tunjuk awak. Saya balik sini. Benar? Jom. Rumah sana, saya sini. Dah. Hai, nama saya Muhammad Jamal Shah. Saya seorang pemanah wakil Selangor. Seawal usia saya 7 tahun, ayah saya telah memasukkan saya ke kelas memanah. Saya mula minat memanah apabila melihat abang-abang saya berjaya di peringkat antarabangsa. Kejayaan abang-abang saya menjadi inspirasi bagi saya untuk turut berjaya dalam sukan memanah. Di samping itu, saya beruntung kerana selalu mendapat panduan dari abang saya. Sukan memanah memerlukan ketepatan dan latihan yang kerap.
Saya berlatih setiap minggu selama 6 atau 8 jam. Waktu latihan yang panjang ini banyak melatih saya untuk cekal dan tabah dalam apa jua situasi. Cabaran mana bagi saya ialah menahan busa sebelum dilepaskan. Pencapaian saya setakat ini ialah saya pernah mendapat 7 pingat emas di kejohanan memanah peringkat kebangsaan baru-baru ini. Saya tidak sabar untuk bertukar kepada busa yang lebih canggih seperti milik abang-abang saya ini. Sekarang, saya akan berlatih untuk ke kejohanan Sarawak Open bawah 14 tahun. Sukan mana ia ada buat hati saya. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Naga. Lah, Sam. Mana pergi? Sini kau Sini, jom. Kita jalan-jalan kejap. Duduk sini. Okay. Hai, nama saya Jay dan ini adalah naga saya. Nama dia Sam. Comel tak? Bearded dragon adalah spesies cicak yang mana habitat asalnya ialah di gurun yang berbatu dan tanah tandus yang kering di Australia. Cuba perhatikan, duri-duri kelihatan pada kulitnya. Duri-duri tersebut membuatkan cicak ini kelihatan ialah seekor naga. Sebab itulah ianya diberi nama bearded dragon. Bang, ni biawak ke cicak bang? Ni kalau Is nak tahu, inilah cicak. Dia berasal daripada golongan bearded dragon. Kenapa abang minat nak membela bearded dragon ni? Abang sebenarnya daripada dulu sebenarnya nak bela naga tau. Tapi nak tahulah nak bela naga mana nak mencari naga. Dapat cicak yang muka macam naga ni pun dah okey dah. Tak Sam? Cicak ni dipanggil bearded dragon kerana ia mampu mengembangkan kulit di bahagian lehernya apabila ia rasa terancam. Sekarang ni, ia tak rasa terancam kerana ia bersama dengan Is. Betul tak apa nama? Sam. Tak leher dia. Wish, geli-geli. Cara pemakanan dia susah tak? Makan senang je. Macam kita boleh bagi dia serangga, cicak-cicak kecil, rumput. Paling senang buah-buahan lah. Tapi yang paling best, bunga dia makan. Bunga? Naga makan bunga? Dahsyat. Cicak ini suka memakan sayuran seperti kacang panjang, lobak merah, labu, kacang pis dan macam-macam lagi. Cicak ini juga dipercayai boleh memakan bunga-bungaan seperti bunga ros, bunga raya, bunga teluki dan lain-lain lagi. Penjagaan dia susah tak? Tak susah. Senang. Kita tengok pada badan dia. Macam katalah beli sebelum ni besar ni kan. Kita agak-agaklah ekor tu sedang-sedang untuk dia hidup. Tapi kita letaklah daun ke pasir ke. Macam kayu-kayu ranting yang reput tu kan. Kita letak dalam tu bagi dia selesa. Tapi kalau Is nak tahu yang paling penting, kita kena letak lampu fluoresan. Bagi dia panas. Supaya dia boleh berjemur. Kenapa dia suka berjemur? Penting dia berjemur sebab macam kulit-kulit dia ni, cicak ni tahu yang badan dia ni ada fungus-fungus. Kuman-kuman lah kan. Jadi dia nak berjemur ni supaya dapat matikan fungus-fungus tu. Bearded dragon ini antara haiwan yang agak popular dijadikan binatang peliharaan. Jika ia dibela dari kecil,
Ia mudah manja dan senang dijaga. Sikapnya yang tidak agresif dan tidak menggigit menjadikan ia antara reptilia peliharaan pilihan di Australia. Kalau saya ataupun kawan-kawan saya kan, bermain macam saya ni, nak membela bearded dragon yang naga ni, boleh ke? Boleh, bukan tak boleh. Tapi kena ada pantauan ibu bapa. Kalau diperhatikan bearded dragon ni, memang nampak cantik. Tapi ianya tidak sesuai dibela oleh kanak-kanak. Jadi, tengok je. Macam Ish ni. Kawan saja yang tahu. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Aduh, misi apa pula ni? Misi Malaysia Tanah Airku. Pergi ke satu kawasan berpaya indah untuk memberi buaya makan. Buaya kan? Mana topi ni? Buaya. Sekarang, saya dah sampai di Paya Indah Wetland. Saya dengar cerita tempat ni luas dia 450.7 hektar. Ush, luas tu. Jauh saya kena jalan ni. Tak, saya kan aktif. Nak cari buaya. Cari buaya. Paya Indah Wetlands merupakan kawasan utama ekopelancongan yang meliputi seluas 450 hektar. Tempat ini merupakan bekas lomo biji timah yang telah dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan sebagai tempat percutian yang mengekalkan keindahan semula-jadinya yang kaya dengan flora dan fauna. Nampak? Ikut. Inilah satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan. Bukan semua orang dapat peluang memberi badak air makan, kan? Beruntung Is. Kalau kawan nak tahu, badak air ini menjadi tarikan setiap pengunjung yang datang ke sini. Saya nak cari buaya. Tapi, kenapa saya jumpa badak? Mungkin buaya punya tempat dekat-dekat sini kot. Apa? Nak cari buaya. What's up, bro? Asal tak basikal? RM5 2 jam. Bang, apa buat apa ni, bang? Nak bagi makan dol. Dol? Dol tu spesies kat dalam ni lah. Oh, bang, sebenarnya saya ada misi. Misi saya nak bagi makan buaya. Kamu ni nak bagi makan buaya ke nak bagi buaya makan? Bagi buaya makan. Kena pakai sarung tangan kat situ lah. Ni? Oh.
Kat sini ada 38 ekor buaya. Yang paling besar tu namanya Don. Betul tak? Betul. Semua buaya kat sini ialah buaya tembaga berasal dari Malaysia. Banyak. Sekarang kita nak bagi yang ni kat buaya tu. Nampaknya misi saya sudah selesai. Sekarang saya nak pusing-pusing dekat Payat Indah Wetland. Jom. Sana. Di sini terdapat 10 buah tasik yang mempunyai sudut pandangan landscape-nya berbeza-beza. Tasik-tasik yang menjadi tumpuan ialah tasik Sendayan, tasik Teratai, tasik Rusiga dan lain-lain. Destinasi terakhir saya adalah tasik Sendayan. Tasik ini landscape-nya seperti sebuah pantai yang mempunyai sebuah jeti. Saya tak akan melupakan pemandangan yang indah ini. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kawan-kawan, semua sedia? Kawan-kawan, jangan keliru tau sebab kami bukannya main baseball tapi kami main softball. Sukan softball atau sukan bola lisut adalah sukan yang popular di Sekolah Kebangsaan Setiawangsa. Kelab Bola Lisut SK Setiawangsa telah ditubuhkan pada tahun 2004 dan merupakan antara pasukan bola lisut yang terbaik kerana pencapaiannya yang membanggakan. Yes! Aduh. Selepas memukul, saya perlu berlari ke base sebelum bola dimatikan. Saya berjaya. Walaupun sukan softball masih baru diperkenalkan di sekolah-sekolah, ahli-ahli kelab softball SK Setiawangsa tampil cekap dan tidak kekok setiap kali di padang. Ahli-ahli kelab softball pula terdiri dari pasukan lelaki dan pasukan perempuan. Saya adalah catcher. Tugas saya berada di belakang pemukul untuk menangkap bola yang dibaling oleh pitcher. Bebo. Run. Strike one. Permainan softball memerlukan kerja berpasukan yang baik serta teknik permainan yang betul untuk mendapat kemenangan. Pada tahun 2004, buat pertama kalinya, pasukan perempuan mendapat tempat ketiga dan tahun berikutnya pula mereka menjadi naib juara. Saya adalah pitcher dan tugas saya ialah memastikan balingan saya tu tepat kepada sasaran. Pasukan lelaki hanya mula bergiat aktif pada tahun 2005 dan pada tahun 2008. Kedua-dua pasukan berjaya menjuarai peringkat zon negeri dan meraih gelaran juara sebanyak 5 kali berturut-turut.
fielder, saya adalah left fielder. Tugas kami ialah untuk menangkap bola supaya tidak keluar daripada kawasan permainan. Badan up! 1, 2, 3. Open banana, open banana. Baru-baru ni, kedua-dua pasukan lelaki dan perempuan menambah lagi koleksi piala mereka dengan menjuarai peringkat negeri. Kejayaan mereka disebabkan oleh semangat berpasukan yang bersepadu dan disiplin yang kuat. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Ha! Hari ini saya ada satu persembahan silap mati. Tengok silap mata saya. Nampak tak? Saya boleh hayung botol kaca ni dengan seutas tali. Untuk eksperimen ni, saya memerlukan satu botol kaca, seutas tali, dan juga pembalut aluminium. Mula-mula, kita gulungkan pembalut aluminium ni begini. Buat ia seperti guli. Pastikan saiznya muat untuk masukkan ke dalam botol. Kemudian, ambil tali tadi dan masukkan tali ke dalam botol seperti ini. Kemudian, kita terbalikkan botol seperti ini supaya memastikan guli aluminium bergolek di muncul botol. Tarikkan tali perlahan-lahan supaya ia tersekat di antara muncul botol dan guli aluminium. Dah siap. Berhati-hati kau nak menghayungkan botol kaca ni agar ia tak tercabut dan mencederakan kawan. Geseran berlaku apabila satu objek atau permukaan bergeser antara satu sama lain. Permukaan guli aluminium yang kesat menghasilkan geseran antara tali dan botol, menyebabkan tali tersekat. Ini menghalang tali dari membolos keluar botol. Kalau kita nak buat silap mata ni, kita gunalah botol yang gelap sikit. Supaya kalau kita tak boleh tengok apa yang ada dalam botol ni. Selamat mencuba. Hai Is. Hari. Lepas berbuang awak semalam, saya terus dapat idea macam mana saya nak ubah keadaan di kawasan perumahan kita. Macam mana Is? Macam ni.
kesedaran terhadap pencemaran alam sekitar. Jom kita semula. Wah, bagus idea awak, Is. Saya baru cerita, awak dah ambil tindakan. Mulai sekarang, saya akan sediakan tempat berasingan untuk sampah-sampah di rumah saya. Lepas itu, saya nak hantar kat pusat kita semula. Okey, jom. Kita mula dari sini dulu. Inilah, jom. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.